Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk mengenai konsep beriman kepada Rasul. Sebelum tu saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama adalah Nurul Fatimi Uzma, yang kedua Nurul Syasha Iliana dan Nurul Atika. Pengertian beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul ni termasuk dalam rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman. Dan yang dimaksudkan iman kepada para rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahawa para rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu darinya dan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Bermaksud dekat sini, kalau jika orang itu tidak beriman kepada rukun iman yang 6 yang kita tahu, orang ini akan sesat, dia mudah tersesat dan terpesong akidah dia. Seterusnya adalah hukum beriman kepada Rasul. Sebelum tu saya akan menceritakan sebuah kisah di mana seekor serigala yang beriman kepada Rasul. Terdapat seorang fulan ataupun lelaki jejaka yang mengembala kambing, dan pada satu hari ini dia membawa kambing dia berjalan-jalan mencari makan. Tiba-tiba ada seekor serigala yang menerkam kambing si fulan ini. Disebabkan dia terkejut, dia kejar si serigala ni, dan disebabkan kambing dia terlalu gemuk-gemuk, so dia tak dapat nak, si serigala ni tak dapat nak membaham lagi kambing dia, dan dia rampas kambing tersebut daripada serigala. Dan apa serigala tu cakap dekat si fulan ni? Wahai fulan, kenapa engkau begitu zalim? Kenapa engkau begitu kejam? Engkau merampaskan makananku pada hari ini, sedangkan Allah sudah takdirkan bahawa makananku, rezekiku pada hari ini adalah domba ini. Kenapa engkau merampasnya dariku? Bila terdengar serigala ni berkata-kata, si fulan ni terkejut. Kalau kita dengar orang binatang bercakap, memang kita pun terkejut, selap-selap boleh lari kan. Belum sempat si fulan ni nak balas balik, ujar si serigala ni, wahai si fulan, tidak perlulah engkau terheran-heran melihatku mengeluarkan kata-kata, tapi engkau heranlah kenapa di Madinah ada seorang rasul yang membawa ajaran yang benar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mengapa masih ada yang membangkang? Kenapa masih ada yang tidak mengikut ajaran tersebut? Dan ujar serigala itu lagi, Rasul tersebut ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendengar kata-kata serigala tersebut, si fulan tu mengambil keputusan untuk ke Madinah untuk mencari Rasul yang dikatakan. Berbagai rintangan, dugaan, ujian yang dihadapi, dan akhirnya si fulan ni sampai ke Masjid Nabawi. Dan ditakdirkan si fulan ni dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah membenarkan apa yang diujarkan si serigala. Kemudian Rasulullah SAW itu berkata, ya, memang benarlah ujar si serigala. Kisah ni termaktub dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah, dan pakar tafsir Ibnu Tafsir menilai sanadnya adalah sahih. Jadi di sini apa yang saya nak maksudkan adalah, sedangkan binatang pun yang tidak mempunyai akal dapat beriman kepada Allah dan Rasul. Dia tahu bahawa takdir dia, rezeki dia Allah yang tentukan, dan dia tahu Rasul itu diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing kita, untuk mengajar kita, untuk membawa kita ke jalan yang benar. Jadi apatah lagi kita sebagai manusia yang ada akal pemikiran. Jadi hukum kita beriman kepada Rasul adalah wajib. Kenapa wajib? Kerana Rasul ni dia menunjukkan cara beribadah yang betul. Rasul juga dia menerangkan cara kita beradab dalam Islam macam mana. Rasul juga menerangkan cara kita bermuamalat.
Rasul juga dia mengajar dan menerangkan kepada manusia cara mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul memberitahu perkara-perkara gaib. Kalau tidak, kita tidak akan tahu macam mana apa yang benar, apa yang tak benar dalam Islam. InsyaAllah. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syisha Ilana binti Rosmadi. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan ini dengan subtopik yang seterusnya, iaitu bilangan Rasul. Bilangan para Nabi adalah seramai 124,000 Nabi dan para Rasul adalah seramai 313 Rasul berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku masuk ke masjid di mana beliau di sana, maka aku bertanya kepada Nabi, berapakah jumlah Nabi semuanya? Nabi menjawab, semuanya ada 124,000 Nabi. Dan berapakah jumlah Rasul? Beliau menjawab, 313 Rasul. Hadis riwayat Hakim dan Al-Baihaqi. Jumlah Nabi sendiri sangat banyak sehingga mencapai ratusan ribu. Namun kita hanya diwajibkan untuk mengetahui 25 Rasul sahaja. Baiklah, berikut adalah nama 25 Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Sekian sahaja daripada saya. Baiklah, saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atika binti Anwar. Seterusnya saya akan berbincang tentang tugas para Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para Rasul dengan tugas-tugas yang ditentukannya. Secara umumnya, tugas Rasul ialah memikul risalah dakwah dan menegakkan ad-din Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, tugas memikul risalah dakwah. Dalam tugas memikul risalah dakwah ini ialah memperkenalkan Al-Khaliq Allah SWT kepada umat Islam. Oleh kerana Allah SWT bersifat gaib, maka pengenalan kepadanya hanya dapat dilakukan melalui ayat-ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya. Mengenal Allah melalui ayat-ayatnya ialah dengan cara membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaannya ialah dengan cara memerhati dan memikirkan bagaimana penciptaan makhluk-makhluknya di alam ini. Yang kedua, tugas menegakkan din Allah SWT. Dalam konteks ini, tugas Rasul ialah menegakkan khilafah. Disebut khilafah kerana manusia mendapat mandat daripada Allah untuk menegakkan syariatnya dan mewujudkan kemaslahatan untuk umat manusia. Seterusnya, sifat wajib bagi Rasul. Terdapat 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, benar. Rasul benar dalam segala perkataan dan perbuatannya. Yang kedua, jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dakwah. Yang ketiga, bijaksana. Bijaksana dalam menyusunkan strategi dakwah yang berkesan dan dapat mematahkan hujah orang musyrikin. Yang keempat, menyampaikan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam risalah Islam kepada semua lapisan masyarakat. Seterusnya, sifat mustahil bagi Rasul. Terdapat 4 juga sifat mustahil bagi Rasul, iaitu yang pertama, dusta. Jika Nabi berdusta, Allah tidak melantik mereka menjadi Rasul dan umat Islam tidak mengetahui kebenaran Islam. Yang kedua, khianat. Rasul sentiasa amanah dalam menjalankan tanggungjawab atas segala perintah Allah. Sekiranya mereka khianat, Allah tidak akan menyuruh hamba-Nya mempercayai mereka. Yang ketiga, menyembunyikan. Sekiranya mereka bersikap menyembunyikan, segala ajaran Islam tidak dapat diketahui oleh hamba-hamba Allah yang lain. Yang keempat ialah bodoh. Para Rasul tidak bersikap bodoh. Sekiranya mereka bersikap bodoh, sudah tentu mereka tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatini Uzma ingin membentangkan hikmah beriman kepada Rasul. Hikmah beriman kepada Rasul dari segi kepada diri, cinta ilmu, suka akan menuntut ilmu. Yang kedua, taat kepada Allah, rajin beribadat.
Yang kedua pula, kepada masyarakat, hidup aman, tiada persekitaran berlaku. Lepas tu, masjid berfungsi, tidak runtuh. Izmin tidak runtuh generasi akan datang. Yang ketiga, kepada keluarga. Firstly, keluarga akan kukuh dan saling memahami. Last, mendapat keredaan keluarga bahagia. Kepada negara pula, negara aman, umat Islam bersependapat, Islam diutamakan, agama Islam dapat berkembang dengan lebih luas. Langkah beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat dalam Islam. Sebagai Muslim yang taat, kita wajib melakukan berbagai perbuatan yang menunjukkan keimanan kita kepada Rasul. Untuk lebih mudah memahaminya, berikut ini adalah beberapa cara beriman kepada Rasul yang perlu diketahui, iaitu firstly, percaya bahawa Rasul adalah utusan Allah. Yang kedua, percaya pada ajaran yang dibawa. Yang ketiga, percaya pada semua Rasul. Yang keempat, berdoa seperti doa para Nabi. Yang kelima, selalu berselawat. Yang keenam, meneladani akhlak para Rasul. Yang ketujuh, memperbanyakkan amalan. Yang ke-8, rajin membaca Al-Quran. Akhir sekali, kesimpulan. Beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Yang kedua, iman yang terpelihara menjamin peribadi yang diredai Allah. Jatuh naik iman memberi kesan kepada tingkah laku manusia. Yang ketiga, memerlukan peribadi yang kental imannya untuk membina keluarga yang beriman. Yang keempat, terbinalah empayar Islam dalam kalangan masyarakat dan negara yang dibangunkan atas dasar keimanan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah daripada grup kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.